Ses perbandaran dan perindustrian yang pesat meningkatkan jumlah pembuangan sisa pepejal yang mungkin tidak disedari masyarakat sehinggalah sampah yang tidak diurus dengan baik mendatangkan masalah. Hakikatnya, kuantiti sisa pepejal khususnya sampah domestik perlu dikurangkan bagi mengurangkan perbelanjaan serta menjaga kebersihan. Laporan wartawan Hakim Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hi guys, welcome back to my channel. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap you all sihat-sihat, tenang dan yang paling penting ceria sentiasa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Untuk video kali ini insya-Allah kita akan mempelajari geografi tingkatan 3 yang bertajuk Kitar Semula. Dalam video Kitar Semula ini kita akan mempelajari tentang elemen kitar semula, kepentingan amalan kitar semula, amalan kitar semula di Malaysia dan yang terakhir adalah amalan kitar semula di negara-negara lain. Untuk amalan kitar semula di negara-negara lain kita akan refer kepada 4 negara. Yang pertama adalah Jerman, seterusnya Denmark, Sweden dan yang terakhir adalah Taiwan. Sebelum kita memulakan pembelajaran, kepada yang masih belum subscribe, mohon subscribe channel Cikgu. InsyaAllah, you all akan mendapat update untuk video-video seterusnya. InsyaAllah. Tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan. Yes! It's time to learn geography. Kita hari ini iaitu kitar semula. Okey, kenapa Cikgu buat video ni? Yang pertama adalah cikgu cuba disiplinkan diri untuk membuat semua video berkaitan dengan silibus geografi, insyaAllah. Okey, cuma cikgu perlukan masa. Dan yang kedua adalah untuk memberi kesedaran tentang keseriusan sisa domestik di Malaysia. Agak serius di mana banyak sisa domestik, dan sisa domestik ini kita perlu urus dengan sistematik, iaitu melalui kitar semula. Okey, kita teruskan. Yang pertama adalah definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan kitar semula? Kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan sesuatu keluaran. Maksudnya semua sampah-sampah yang ada kita akan pungut, kita akan kumpul dan kita akan asingkan mengikut kategori plastik, kertas, apa lagi kaca dan seterusnya. Kita akan proses untuk menghasilkan produk baru tanpa menggunakan sumber sedia ada. Maksudnya kita tak gunakan sumber tu. Sumber semula jadi kita tak usik, kita just gunakan sampah-sampah tu untuk proses dan menghasilkan benda baharu. Itu adalah kitar semula. Okey guys, boleh? Okey, seterusnya kita akan masuk kepada elemen kitar semula. Elemen kitar semula. Okey, kitar semula mempunyai 3 elemen penting. Yang pertama adalah reduce, kurangkan, reuse, guna semula dan recycle, iaitu kitar semula. Kita akan masuk kepada reduce dulu. Dalam reduce atau mengurangkan, iaitu amalan mengurangkan sisa pepejal untuk meminimumkan penggunaan sumber semula jadi yang ada, di mana kita akan gunakan satu sumber itu mengikut keperluan sahaja. Mengikut keperluan, kita tidak membazir guys. Okey, seterusnya adalah reuse. Melalui reuse, tindakan penggunaan semula barangan secara berulang-ulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa atau penghasilan sampah. Penggunaan sesuatu barangan secara maksimum dapat mengelakkan pembaziran. Itu adalah reuse. Contohnya kertas, kita jangan gunakan bahagian depan saja, kita gunakan dua belah, ataupun kita gantikan plastik menggunakan beg tu yang macam cikgu dah terangkan. Seterusnya adalah recycle, iaitu amalan
mengasingkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis ataupun baru. Pengasingan mengikut jenis sisa dapat menjimatkan masa dan memudahkan proses kitar semula. Maksudnya sampah-sampah kita asingkan mengikut kategori. Kertas kita masukkan dalam kertas, plastik kita kumpulkan untuk plastik, dan kaca dan sebagainya lah. Maksudnya kita buang sampah mengikut jenis-jenisnya. Okey, tidak seperti sebelum ini di mana semua sampah kita masukkan sekali je kan. Tetapi melalui recycle kita akan asingkan sampah mengikut kategori. Okey, boleh guys. Itu adalah elemen kitar semula. Yang pertama reduce, reuse dan recycle. Seterusnya kita akan masuk kepada apakah kepentingan amalan kitar semula. Okey. Terdapat banyak kepentingan amalan kitar semula. Yang pertama adalah menjana pendapatan. Menjana pendapatan melalui penghasilan baja kompos. Baja kompos ini dibuat daripada sisa makanan. Ini adalah penghasilan baja organik. Baja organik bagus untuk tumbuhan kerana ia cepat serap berbanding daripada baja kimia. Melalui penghasilan baja kompos kita juga dapat mengurangkan penghasilan gas-gas rumah hijau melalui proses perebutan. Di sini dah banyak faedahnya. Selain kita menghasilkan baja kompos, mereka juga boleh menjana pendapatan. Inilah hasil daripada sistem pengkomposan di rumah. Anda boleh menggunakan kompos ini untuk menjadikan baja organik untuk mencantikkan landscape rumah anda dan juga pokok-pokok tumbuhan. Okey, yang kedua adalah menjimatkan sumber semula jadi. Okey, kita dapat menjimatkan sumber semula jadi apabila mengurangkan mengguna semula dan mengitar semula. Contohnya kertas lah kan. Kita hasilkan daripada pokok. Dengan adanya amalan kitar semula, kita tak perlu nak tebang pokok dah. Kita just kumpulkan kertas yang telah digunakan dan prosesnya untuk menghasilkan kertas yang baru. Ini adalah dapat menjimatkan sumber semula jadi. Seterusnya adalah mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa, dan ini seterusnya akan meningkatkan kualiti hidup kita semua. Di mana sampah-sampah dapat dikurangkan, kawasan pelupusan sampah juga dapat dikurangkan dan diatasi. Seterusnya adalah mengurangkan pencemaran. Pencemaran dapat dikurangkan kerana sisa diurus dengan sistematik dan kualiti, dan kita semua menikmati kualiti hidup yang baik. Dan yang terakhir adalah mengurangkan kesan rumah hijau. Dengan adanya kitar semula, kita dapat mengurangkan gas rumah hijau. Gas rumah hijau contohnya karbon dioksida, karbon monoksida dan banyak lagi lah. Tetapi apabila kita kitar semula bahan-bahan ini, ia dapat mengurangkan gas rumah hijau dan seterusnya dapat mengelakkan berlakunya pemanasan global. Kan banyak faedah ataupun banyak kepentingan amalan kitar semula. Okey, kita ulang balik. Yang pertama adalah menjana pendapatan, menjimatkan sumber semula jadi, mewujudkan persekitaran, mengurangkan pencemaran, dan yang terakhir adalah mengurangkan kesan rumah hijau. Boleh guys? Seterusnya kita akan fokus kepada amalan kitar semula di Malaysia. Sebagai pendahuluan, peningkatan jumlah penduduk di sesuatu kawasan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah penghasilan sisa. Amalan kitar semula harus dipraktikkan oleh semua peringkat masyarakat untuk memastikan kelestarian alam sekitar. Apakah amalan kitar semula di Malaysia? Okey, yang pertama adalah amalan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Ianya bertemakan fikir dahulu sebelum buang, selaras dengan Akta Pengurusan Sisa Pembejal dan Pembersihan Awam 2007
untuk memastikan bahan kitar semula diurus selia dengan baik oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, yang pertama tadi adalah reduce, iaitu menggunakan kedua-dua belah surat kertas semasa menulis atau membuat salinan. Antara contoh lain adalah menggunakan kain ataupun tuala kecil bagi menggantikan tisu, menggunakan teknologi seperti email bagi mengurangkan menggunakan kertas, dan membeli makanan mengikut keperluan untuk mengelakkan pembaziran. Itu adalah reduce. Okey, seterusnya adalah reuse. Antara contohnya adalah membawa bekas makanan sendiri untuk membungkus makanan, menggunakan semula botol plastik sebagai hiasan ataupun bekas alat tulis. Seterusnya adalah membawa beg boleh digunakan semula semasa membeli barangan ataupun shopping. Dan yang terakhir adalah mendermakan pakaian masih elok kepada mereka yang memerlukan. Itu adalah reuse. Dan seterusnya adalah recycle. Antara contohnya adalah kitar semula surat khabar menjadi bakul ataupun kraft tangan yang menarik. Seterusnya adalah kitar semula sisa pertanian menjadi bahan lain seperti baja untuk tanaman. Contohnya yang seperti kita bincangkan tadi, iaitu menghasilkan baja kompos. Seterusnya adalah kitar semula tayar terpakai untuk dijadikan pasu tanaman. Dan yang terakhir adalah mengasingkan sisa mengikut kategori tong kitar semula yang disediakan. Itu adalah amalan yang pertama, iaitu amalan 3R, merangkumi reduce, reuse dan recycle. Amalan kitar semula di Malaysia yang kedua adalah hari tanpa beg plastik. Untuk pengetahuan semua, Pulau Pinang adalah negeri yang pertama yang melaksanakan kempen ini, iaitu pada 6 Julai 2009. Okey, selain itu permis perniagaan yang terlibat akan mengenakan bayaran RM20 sen kepada pelanggan yang memerlukan beg plastik. Beg mesra alam, beg kertas ataupun plastik biodegradasi adalah antara alternatif yang digunakan untuk menggantikan beg plastik. Hari tanpa beg plastik, kalau tak silap juga adalah setiap hari Sabtu kan. Perasan? Yang ketiga adalah pengasingan sisa di punca. Okey, pengasingan sisa di punca maksudnya bermula di rumah kita akan, sekiranya kita membuang sampah, kita akan mengasingkan sisa. Okey, pengasingan sisa pepejal di rumah dijalankan secara berperingkat-peringkat bermula pada 1 September 2015. Okey. Itu adalah antara amalan kitar semula di Malaysia. Yang pertama adalah amalan 3R, hari tanpa beg plastik, dan yang ketiga adalah pengasingan sisa di punca. Masuk kepada amalan kitar semula di negara-negara lain. Untuk amalan kitar semula di negara-negara lain, kita akan fokus kepada yang pertama adalah negara Jerman, Denmark, Sweden dan Taiwan. Kita akan fokus kepada negara Jerman dahulu. Okey, tahu tak di mana lokasi Jerman? Jerman adalah sebuah negara yang berada di benua Eropah. Yang pertama adalah ordinan pembungkusan. Okey, di mana ia melibatkan pihak pengilang dan pihak pemasaran. Pihak tersebut perlu mengutip bungkusan barangan daripada pelanggan semula. Itu adalah ordinan pembungkusan. Pihak pengilang dan pihak pemasar, di mana pengilang akan mengutip semula sampah yang mereka telah hasilkan. Seterusnya adalah Dual System Deutschland GmbH, di mana semua kotak ditandakan dengan tanda hijau ataupun green dot oleh pengilang. Seterusnya, pengilang akan membayar yuran kepada agensi pemungut untuk mengutip kotak tersebut semula. Itu adalah Dual System Deutschland GmbH, di mana semua produk-produk yang ada tanda green dot akan dikutip semula. Dan seterusnya adalah
memungut bahan terbuang untuk kitar semula. Caranya adalah penyediaan tapak pengumpulan dan tong kitar semula di jalan utama, kilang dan kawasan perumahan dan perniagaan. Masyarakat mengisi sampah dalam plastik berlogo Green Dot dan yang diberikan secara percuma. Okey, seterusnya masyarakat boleh menghantar terus bahan yang boleh dikitar semula ke pusat pengumpulan. Itu adalah antara amalan kitar semula yang berada di negara Jerman. Negara Denmark, yang pertama adalah program cukai sisa. Okey, melalui program cukai sisa, pihak yang hendak melupuskan sebarang jenis sisa akan dikenakan cukai. Okey. Seterusnya adalah program Waste 21. Program Waste 21 merupakan program yang menjelaskan secara terperinci tentang cara menghindar semula dengan cekap dan berkesan. Itu adalah Waste 21, menerangkan tentang cara menghindar semula dengan cekap dan berkesan. Seterusnya adalah program subsidi sisa. Program subsidi sisa ialah pihak yang ingin membangunkan teknologi kitar semula akan diberikan bantuan keuangan oleh pihak kerajaan. Selaras dengan subsidi. Subsidi adalah bantuan, guys. Okey, seterusnya adalah program cukai hijau. Melalui program cukai hijau, pihak yang hendak melupuskan sisa pepejal yang tidak mudah hancur seperti pembungkusan plastik, bateri dan beg plastik akan dikenakan cukai. Okey, itu adalah program cukai hijau. Seterusnya adalah program Alfred Bacon Georelson. Okey, 1999. Okey, melalui program ini, ia menguatkuasakan undang-undang yang memberi definisi kepada sisa, menjelaskan jenis-jenis sisa dan menghuraikan cara pihak berkuasa tempatan menguruskan sisa pepejal di kawasan masing-masing. Yang terakhir adalah program pengembalian deposit. Program pengembalian deposit adalah di mana pengilang diwajibkan membayar deposit kepada kerajaan apabila menghasilkan produk yang dapat dikitar semula. Deposit akan dikembalikan semula apabila pengilang mengitar semula produk yang dikeluarkan selepas digunakan. Itu adalah program yang terakhir, iaitu program pengembalian deposit. Boleh, guys? Seterusnya kita akan beralih ke negara Sweden. When it comes to waste management and environmental awareness, Sweden is the world's heavyweight champion. The country recycles nearly all its waste and in the process also generates electricity and heating. France 2's Claire Collinet has this report, voiced by Nicholas Rushworth. Untuk negara Sweden, terdapat 5 amalan kitar semula. Yang pertama adalah pencegahan sisa. Melalui pencegahan sisa, penduduk digalakkan untuk memilih makanan yang perlu sahaja mengikut kesesuaian. Pembaziran sumber dan penghasilan sisa makanan yang berlebihan dapat dielakkan. Bagus Sweden ni. Itu adalah yang pertama, pencegahan sisa, mengelakkan pembaziran makanan. Seterusnya adalah pemulihan tenaga. 1 tan buangan yang dibakar dalam insinerator akan menghasilkan 3 megawatt dan secara tidak langsung pemulihan tenaga dapat dijalankan. Sisa domestik digunakan untuk menjana tenaga, terutama untuk sistem pemanasan rumah. Lambakan sisa dapat dikurangkan dan isu masalah ruangan kawasan pelepasan sampah dapat diminimumkan. Itu adalah pemulihan tenaga. Secara ringkasnya, di mana sampah-sampah yang dikumpulkan akan dibakar di dalam insinerator dan seterusnya menghasilkan tenaga untuk memanaskan rumah dan sebagainya. Seterusnya adalah guna semula, di mana perabot dan pakaian yang masih elok boleh dihantar ke pusat guna semula yang berkonsepkan perbaiki, perkongsian dan guna semula. German Collection iaitu
Garment collection, iaitu pemberian kupon rebate oleh H&M apabila pelanggan menyumbang pakaian terpakai. Matlamat guna semula adalah untuk membentuk sikap yang baik. Okey, dan seterusnya adalah kempen guna semula disebarkan secara meluas melalui media massa. Seterusnya adalah pelupusan. Sisa buangan domestik akan dikitar semula dan dihantar ke kawasan pemulihan tenaga. Sektor pembinaan yang menyumbang kepada sisa yang tidak boleh dikitar semula seperti asbestos perlu diurus oleh syarikat sendiri menggunakan incinerator di kawasan masing-masing. Itu adalah Sweden. Dan yang terakhir adalah kitar semula. Penyediaan tong kitar semula mengikut kategori di kawasan pertempatan. Syarikat Optibag membangunkan mesin yang boleh mengasingkan beg sisa mengikut warna secara automatik. Bahan kitar semula disalurkan ke kontena bawah tanah yang berfungsi mengurangkan pencemaran bau. Itu adalah amalan kitar semula bagi negara Sweden. Dan satu-satunya negara yang berada di Pasifik, iaitu Taiwan. Okey, antara amalan kitar semula di negara Taiwan, yang pertama adalah kempen kitar semula. Ianya adalah program yang dijalankan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar ataupun Taiwan Environmental Protection Administration ataupun juga dikenali sebagai EPA. Okey, mereka adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menjalankan kempen kitar semula. Seterusnya adalah program 4-in-1 di mana ia menggalakkan kerajaan untuk menjalin kerjasama antara 4 golongan, iaitu pihak masyarakat, pihak berkuasa bandar, syarikat kitar semula dan badan sukarela bagi menjalankan kitar semula. Seterusnya adalah garis panduan kitar semula di mana ianya menerangkan cara pengurusan sisa pebejal termasuk kaedah menyimpan, panduan kitar semula dan mengumpul dan memproses. Itu adalah garis panduan kitar semula. Lebih kurang macam user manual lah kan. Okey, seterusnya adalah Akta Pelupusan Sisa. Akta Pelupusan Sisa mewajibkan pengilang dan pengimport bertanggungjawab ke atas produk yang telah dihasilkan. Okey, itu adalah antara amalan kitar semula di negara Taiwan. Okey. Alhamdulillah, kita telah mempelajari bab 11 Geografi Tingkatan 3 iaitu kitar semula. Cikgu harap you all faham guys. Okey, secara ringkasnya kita telah mempelajari tentang elemen kitar semula. Okey, ada 3 elemen, iaitu reduce, reuse dan recycle. Seterusnya kepentingan amalan kitar semula. Seterusnya adalah amalan kitar semula di Malaysia. Dan last sekali adalah amalan kitar semula di negara-negara lain. Ingat lagi tak 4 negara tu? Takkan lupa. Okey, Jerman, Denmark, Sweden dan Taiwan. Okey. Cikgu harap you all faham apa yang telah cikgu sampaikan. Sekiranya you all ada soalan, boleh tanya cikgu. Segala komen dan cadangan amat cikgu lalukan. Komen je dekat bawah tu. InsyaAllah free nanti cikgu akan baca dan cikgu akan reply insyaAllah. Okey. Cikgu rasa itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan. Kepada yang masih belum subscribe, mohon subscribe channel cikgu guys. Okey. Dan tunggu video-video istimewa cikgu seterusnya insyaAllah. Okey. Cikgu rasa tak ada apa-apa dah. Okey. Study rajin-rajin dan jaga diri elok. Okey. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Bye.